Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak bercakap sikit pasal kenapa pentingnya harga diri itu dalam diri masing-masing. Pada pendapat saya, harga diri ni penting sebab bila kita dah besar nanti, bila kita dah di alam pekerjaan nanti, kita perlukan confident dalam diri untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi bagi saya, untuk ada confident tu dalam diri, kita kenalah hargai diri kita. Sebab kalau kita ni jenis insecure, kita rasa macam orang akan memperlekehkan kita kat situ dah nampak kita ada harga diri. So macam mana bila in the end dekat kita punya future, bila dah bekerja nanti, kita tak ada confident dalam nak melakukan suatu macam presentation ke dan sebagainya. Seterusnya, demi untuk dihormati oleh masyarakat. Apa kaitan maruah diri dengan dihormati oleh masyarakat? Okey, kalau contohnya maruah diri kita dah tercela, dah rosak, orang akan mula pandang hina pada diri kita dan orang akan mula pandang hina pada keluarga kita juga. Dia orang akan mula pulaukan kita, tak nak bergaul dengan kita, tak nak tolong kita bila dah susah. Sebab dia orang rasa kita ni tak sama dengan dia orang. Sebab maruah diri kita dah tak ada macam tu. Lepas tu sekarang ni, budak-budak sekarang ni ramai yang berani buat satu perbuatan tu, dia record lepas tu dia post dalam media sosial. Dia orang tak fikir yang benda tu akan membuatkan hilang rasa hormat masyarakat pada dia orang dan keluarga dia orang. Sebab orang akan mula pertikaikan. Contoh macam video baru-baru ni yang viral tu, yang budak perempuan gaduh tu, orang akan pertikaikan macam, kenapa keluarga dia tak ajar dia macam ni, betul-betul kan, kenapa keluarga dia tak didik macam ni, macam tu. So pentingnya menjaga maruah diri ni supaya kita dihormati oleh masyarakat, supaya kita tidak dipandang hina dan selainnya. Hai, jadi seterusnya saya ingin memberitahu kepentingan harga diri dalam diri seseorang dapat menjadikan hidup kita lebih kualiti. Hal ini kerana apabila kita sering mengutamakan diri kita terlebih dahulu, kita akan merasa gembira dan merasa senang hati. Selain itu, hidup juga akan lebih berkualiti apabila kita tidak memikirkan perkara yang negatif. Ada sesuatu pepatah mengatakan bahawa self-respect, self-worth and self-love all start with self. Stop looking outside of yourself for your value. Akhir kata, be yourself and love yourself. Kepentingan menjaga harga diri yang seterusnya ialah imej diri dan keluarga terpelihara. Hal ini kerana kelakuan diri kita di khayalan orang ramai dapat menggambarkan kelakuan yang elok atau tidak. Malah, ibu bapa kita juga akan dipersoalkan bagaimana cara mereka mendidik kita dengan hanya melihat kelakuan kita. Jika kita mempunyai tingkah laku yang buruk, maruah keluarga akan dipandang serong, terutamanya ibu bapa kita. Malah, masyarakat setempat juga akan mengabaikan keluarga kita sehingga dapat menimbulkan fitnah. Diri kita juga akan diabaikan oleh masyarakat setempat dan perkara ini akan menyebabkan kesusahan pada diri kita dan juga keluarga untuk bergaul atau ingin meminta bantuan. Oleh kerana itu, betapa pentingnya menjaga harga diri kerana ia dapat memberi manfaat kepada diri dan juga keluarga. Baik, di sini terdapat beberapa cara untuk menghargai diri bagi mengelak daripada masalah seperti perbandingan diri sendiri ataupun masalah yang tertentu. Salah satu yang pertama yang saya akan menceritakan tentang cara untuk menghargai diri ini adalah dengan menerima diri sendiri. Terima diri sendiri ni merupakan salah satu yang amat penting lah untuk diri kita ataupun seseorang individu itu. Sebab dengan terima diri sendiri ni akan menyebabkan kita percayalah kebolehan kita. Dengan selain itu, kita perlu buat menerima diri sendiri untuk merasakan diri kita selesa dengan diri sendiri, bagi mengelakkan perbandingan antara diri sendiri jugalah. Saya itu kita perlu belajar apa yang kita suka dalam kehidupan kita untuk diri kita juga, dan cuba untuk menerima diri kita ni seadanya, ataupun kita berkonsepkan bersyukurlah dengan diri kita ni, dengan kebolehan apa yang kita ada. Tapi tidaklah bererti yang bahawa kita ni sempurna ataupun perfect. Tapi kita seharusnya belajar mengenal diri itu bagi mempercayai diri, dan akhir sekali kita dapatlah menerima diri kita ni seadanya.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal bin Zulkifli. Jadi cara yang seterusnya untuk menghargai diri sendiri ialah memupuk peribadi yang baik dalam diri kita sendiri. Contohnya, jangan merendahkan derajat kita sendiri. Maksudnya, janganlah kita selalu merendahkan diri kita di depan khalayak ramai dengan mengata perkara-perkara yang negatif terhadap diri kita sendiri. Seterusnya, jangan membiasakan diri kita dengan melakukan perkara yang mampu memalukan diri kita di depan khalayak ramai. Maksudnya, kita mengelak membuat perkara-perkara yang dapat membuat kita menyesal di kemudian hari. Dan akhir sekali, kerap melakukan aktiviti yang berfaedah bersama orang lain yang mana mampu membuat harga diri kita dihargai. Maksudnya, kita fokus kepada melakukan perkara yang membanggakan diri kita dan berfaedah bersama orang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal. So, hari ni Mal nak cerita macam mana kita nak hargai diri kita supaya kita tak bandingkan diri kita dengan orang lain. Okay, let's go. Okay, so zaman sekarang ni lah, zaman yang ramai orang suka bandingkan diri dia dengan orang lain, terutama sekali wanita. Betul tak? Kan? Oh, tak. Okay, tak apa. And sekarang pula tengah COVID, korang duduk rumah and korang scroll je Twitter, korang scroll je IG tu kan. Lepas tu korang tengok orang lain punya result. Ui, gempak ke, dapat 4 flat semua kan. Lepas tu korang tengok orang lain, cantiknya dia, handsome-nya dia ni. Lepas tu pandainya dia main gitar, pandainya dia main piano kan. Kenapa aku tak macam ni kan? Okay, benda ni sendiri tak bagus lah, negatif lah untuk diri kita sebab akan merosakkan keyakinan diri kita tau. Okay, so macam mana kita nak atasi benda ni kan? So kita kenal diri kita, kita kena tahu apa kemampuan kita, betul tak? So contoh kalau korang suka muzik kan, and then korang cubalah main muzik. Janganlah takut. Korang kena try. Sebab kita sendiri pun tak tahu apa yang kita reti, apa yang kita mampu buat. So kalau kita tak try benda baru, kita tak try, memang sampai bila-bila kita tak tahu, betul tak? So kalau korang cuba belajar benda baru, tu akan jadi pengalaman baru lah untuk korang. Okay, so apa Mal nak cakap, just kita kan jadi sendiri lah. Jangan ikut orang lain, jangan dengar cakap orang lain. Lepas tu jangan takut untuk cuba benda baru. Itu yang penting lah. Sebab semua orang ada kemampuan masing-masing. Antara kita tahu yang tak tahu je. Okay, itu je. Bye. Hi everyone, it's Jimmy and today I would like to share with all of you cara untuk kita menghargai diri sendiri. Okay, main point saya hari ni ialah kita kena tahu yang setiap orang tu berbeza. Okay, contohnya kita kena sedar yang setiap orang mempunyai personality yang berbeza, mempunyai fizikal yang berbeza, rupa yang berbeza. Setiap orang tu mempunyai permulaan yang berbeza. Tak semua orang bermula dari kedudukan yang sama. Okay, for example, ada setengah orang tu lahir-lahir, dia dah lahir dekat keluarga yang mewah. Ada setengah orang tu dia lahir dekat keluarga yang simple je. While on other hand, ada setengah orang tu dia kecil-kecil lagi dah ada exposure ke bidang seni ataupun bidang business atau whatever yang dia dah berjaya sekarang. While on the other hand, certain people tak ada that level of exposure. So kita tak boleh nak compare sebab setiap orang tu bermula dari kedudukan yang berbeza. Tapi tak bermakna yang apa yang dia ada sekarang tu tak layak untuk diri dia. And then the next one ialah know your place right now. Sekarang kita kena tahu, macam as for me, I used to compare myself with influencer atau someone famous. But I have to know myself. I realise myself that I'm just a student for now. But eventually I will get there. Nanti lambat laun dah kerja, kita dah boleh mula slow-slow. And by mula slow-slow, I mean that setiap orang tu perjalanan dia berbeza. Walaupun goal kita sama, maybe kita nak jadi macam orang ni, kita idolakan dia. Tapi perjalanan kita berbeza. Tapi tak bermaksud kita takkan sampai. Just because you took longer than anyone else doesn't mean that you fail. Okay? All the best.